Bukan oleh Nabi Allah Adam alaihissalam menjawab persoalan Nabi Musa alaihissalam. Fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa, fahajja Adam Musa. Nabi Adam dapat menewaskan, mengalahkan hujah yang dikemukakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Apa yang kita nak ambil faedah, apa pengajaran yang kita nak ambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini? Apa yang kita nak ambil pengajaran? Beberapa pengajaran. Nomor satu, isbat sifatul yad lillahi ta'ala. Isbat yang nak mensabitkan bahawa Allah ada tangan. Nak mensabitkan bahawa Allah ada tangan. Sebab Nabi Adam kata apa? Wa khatta laka biyadihi. Allah ciptakan kamu dengan tangannya. Dan dalam ucapan Nabi Allah Adam alaihissalam ini mensabitkan bahawa Allah ada apa? Ada tangan. Adakah tangan Allah macam tangan kita? Laisa kamitslihi syai'un. Tak ada satu pun yang seumpama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tangan yang macam mana? Tangan yang layak dengan Allah sebagai Tuhan kepada seluruh makhluk. Jadi ini dalam bab ilmu tauhid, isbat, mensabitkan Allah ada tangan. Maka ulama-ulama menyatakan yang dimaksudkan dengan tangan ialah Allah mempunyai kekuasaan untuk mencipta seluruh umat manusia, bahkan mencipta seluruh makhluk-makhluk yang ada di atas muka bumi, yang ada di langit, yang ada di antara langit dan bumi, yang ada dalam perut bumi, yang ada atas pada langit. Semua ini adalah merupakan makhluk. Siapa cipta? Allah cipta. Dengan apa? Biyadihi, dengan tangannya, yakni dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu pengajaran yang dapat kita ambil daripada peristiwa dan hadis ini. Kemudian pengajaran kedua, al-maksiyatu. Maksiat itu qad yunsha'u bisababiha khairun kabir. Kadang-kadang satu kemaksiatan yang kecil, daripada kemaksiatan yang kecil itu, maksiat satu lewat, akhirnya dia menyesal dengan perbuatan maksiat itu, mendatangkan kebaikan yang lebih besar kepada seseorang individu. Yang kedua, al-insan, seseorang manusia. Yang ketiga, al-insan, seorang manusia, idza taba min ma'siyatin, bila dia bertaubat daripada maksiat. Mana-mana manusia, idza taba min ma'siyatin, apabila dia bertaubat daripada maksiat, au fa'alaha nisyanan aw khata'an, sama ada dilakukan secara lupa ataupun secara silap, la yanbaghi an yuwajjiha ilaihi al-law, tak sayunya, tak sepatutnya kita mencemoh dia. Kita jangan cemoh dia setelah dia bertaubat. Setelah dia bertaubat, orang cemoh lagi. Bila orang tu dah bertaubat, kita tak boleh cemoh dia, sebab dia telah kembali kepada Allah dan telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam orang tuduh Datuk apa di Hulu Selangor boleh? Ada tuduh. Orang tuduh dia minum apa? Tapi tak ada bukti. Apa bukti? Orang tuduh dia. Kalau seandainya pun dia pernah minum, tapi setelah dia bertaubat, kita tidak boleh mencemoh perbuatannya, sebab orang itu telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal 'itab fadlan 'an ta'nib, lebih lagi kita tak boleh hina dia, sebab walaupun dia pernah melakukan maksiat, tetapi dia telah kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mengajar kita supaya tidak boleh menghina dia. Kalau kita nak hina, lebih layak kita hina siapa? Sayyidina Umar bin Khattab, sebab dia minum arak bukan takat dalam botol. Dia buat arak dulu dalam tempayan tu. Masya Allah, bukan takat dia bunuh biasa anak perempuan dia sendiri, dia bunuh, dia tanam hidup. Tetapi setelah dia kembali kepada Allah, dia terima Islam, dia berjuang Islam, tak layak orang yang telah bertaubat untuk kita mencemohnya, kita mengutuk dia. Bahkan tak boleh kita menghina orang yang telah kembali ke rahmat, orang yang telah kembali kepada Allah. Dalam arti kata bertaubat kepada Allah, taubatan nasuha, tidak kembali melakukan perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tiga pengajaran yang dapat kita ambil daripada perbuatan, daripada hadis Rasulullah SAW
yang telah diriwayatkan oleh siapa tadi? Al-Imam Bukhari dan Muslim rahimahullahu taala anhuma. Moga-moga perkabaran ini, kisah ini dapat kita ambil pengajaran. Kita jangan kutuk orang yang telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Patutnya kita bersyukur, berdoa kepada Allah supaya menetapkan iman dia, mengekalkan dia di atas taubatnya dan terus berada di dalam kebaikan insyaallah. Jadi saya rasa cukup dahulu tazkirah ringkas kita pada malam ini, sebab kita nak sembahyang Isya dan sebagaimana saya katakan tadi, kita akan sama-sama mendirikan solat hajat. Semua ada hajat. Tadi bulan 5 lah. Anak kita yang UPSR tak apa bulan lagi. Kita doa semayang daripada awal ni, minta bantuan dan pertolongan Allah supaya anak-anak kita, cucu cicit kita diberi kejayaan. Datang sana ibu-ibu, mungkin ada anak-anak perempuan, ada menantu-menantu perempuan sedang mengandung. Kita minta doa supaya anak-anak yang sedang dikandung di dalam rahim anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang soleh, sempurna penciptaan mereka, zahir dan batin insyaallah. Permudahkan anak-anak menantu kita ketika mana melahirkan anak mereka nanti insyaallah. Jadi kita berdoa dalam sembahyang hajat kita nanti. Sekian dahulu untuk malam ini. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.